Assalamualaikum, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kardok. Untuk video kali ini saya akan menerangkan supaya anda faham, supaya ramai orang faham di luar sana yang nak jadi content creator, terutamanya bagaimana YouTube bayar. Bukan maksud saya bagaimana pembayaran tu dibuat, tetapi ialah orang selalu tertanya-tanya, so banyak view, berapa YouTube bayar? Berdasarkan apa? So kalau macam 100 view berapa, 1000 view berapa. Jadi yang orang banyak bertanya kepada saya dan mereka kurang jelas. Mereka just simply think like macam, oh aku ada banyak subscriber, therefore aku akan dapat banyak duit. Tidak. Sebenarnya YouTube membayar adalah berdasarkan jumlah view dan berapakah bayaran yang korang akan dapat sekiranya korang hit certain amount of view. Itu je yang penting sebenarnya. Berapa banyak view kau dapat buat. Tetapi lagi, ianya bukanlah semudah yang kau fikir. Kau ingat kau banyak view kau akan dapat banyak duit. Tidak. Dia ada syarat-syarat tertentu yang menentukan kau akan dapat atau tidak duit itu. Walau bagaimanapun, sebelum kita meneruskan video ini, apa yang saya nak anda lakukan adalah untuk menyokong subscriber tempatan, especially subscriber dekat Malaysia, termasuk saya sekali. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Tolonglah tekan button subscribe. Kalau korang jumpa iklan, janganlah skip. Alright, so tanpa melengahkan masa, kita akan lihat sampel channel saya sendiri. Okay? Kita akan lihat berapa bayaran yang YouTube bayar tanpa uncensored. Okay? So, first thing first, korang kena tahu satu perkara. Berapa YouTube bayar dekat saya, berapa YouTube bayar dekat Sipolan, berapa YouTube bayar dekat Sipolan B, Sipolan A ke Sipolan C ke, tak akan sama walaupun jumlah view yang sama. Okay. Kenapa? So dia ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertamanya antaranya adalah durasi video tersebut. Adakah video tersebut kurang daripada 10 minit ataupun lebih daripada 10 minit? Okay? Kenapa saya kata begitu? Sebab untuk mana-mana video yang kurang daripada 10 minit, dia tak ada so-called mid-roll ads, iklan tengah-tengah. Okay? Kalau orang yang buat video more than 10 minit, so dia boleh letak iklan tengah-tengah. Kalau tidak, tak ada. So mempengaruhi, itu betul-betul mempengaruhi jumlah pendapatan untuk setiap view yang ditonton. Yang kedua, adakah video itu 100% hak mutlak dia ataupun video tersebut reuse content ataupun dia menggunakan content daripada orang lain. Maksud saya macam ni. Kalau kau buat 100% video tersebut, kau dapat 100,000 view, 100% 100,000 view itulah dapat dekat kau. Tetapi jika kau buatlah video tu panjang mana, sepenat mana, secantik mana, segempak mana, tetapi kau menggunakan konten daripada orang lain. Okay, konten daripada orang lain ataupun copyright ni, dia macam mana nak cakap kadang-kadang kantoi, kadang-kadang tak kantoi. So yang tak kantoi tu saya tak dapat nak kata apalah. Tapi kalau kantoi, maksudnya YouTube boleh detect kau menggunakan orang lain punya hasil karya, tak kisahlah dari segi lagu ke, daripada visual ke, apa semua ke. Dan there are possibility income tersebut. Okay, korang tengok korang kena faham ni. Wow, channel Sipolan dapat banyak view, siap ada iklan lagi. Mesti dia masuk. Tak, semestinya kalau 100% konten tersebut memang dia yang produce, dia yang cipta, memang 100% tu akan dapat kat dia. Tetapi kalau tidak, bukan dia yang buat, dia pakai orang lain buat, banyak view, ada iklan, duit daripada iklan tersebut akan dapat dekat pemilik asal. Sebagai contoh, so saya kan suka bereksperimentasi apa semua kan. So saya buat review game, review main game. Kalau fikir-fikirkan, sepatutnya bukan, saya main video game. Sambil saya main video game tu, saya bernasyid. Saya tak pasang muzik orang pun, saya tak pasang apa. Saya dengar nasyid, tapi saya yang dengar, korang yang dekat streaming tu tak dengar. Bila saya nyanyi, YouTube boleh detect nyanyian saya tu, sama ada suara saya sebiji macam Raihan ke apa, saya tak tahu. So dia bagi tahu Warner Music claim saya menyanyi nasyid.
So video yang saya buat itu sepatutnya income tu dapat kat saya lah. Tak, income tu dapat dekat siapa nama dia ni, Warner, pemilik lagu nasyid tu lah. Waktu tu saya suka-suka nyanyi lagu Rahan. You see, kadang-kadang memang view saya sikit apa semua dekat benda-benda yang serta orang fikir bodoh saya buat. Tapi sebenarnya ini certain thing yang I need to know myself. I need to explore myself. Does it work or not apa semua kan. Then I know the answer instead of macam assumption apa semua kan. So saya cover lagu nasyid yang saya nyanyi tak berapa jelas sekalipun, tetap boleh detect. Saya tak tahulah kalau benda lain apa semua. Alright, so sembang panjang dah 6 minit kita bercerita kan. So berapa view yang kita akan dapat. Okay, mula-mula apa yang anda nak kena tahu, korang kena pergi dekat apa yang kita namakan dekat sini sebagai channel analitik. Alright, so dalam channel analitik ni korang dapat tengok pendapatan punya estimation untuk tempoh 28 hari. Okay, so bulan ni saya dapat dalam 1,500 apa semua kan. Okay, yang saya nak tunjuk dekat anda adalah dekat revenue ni ada satu tab ni. Ini nama dia, playback base CPM. Okay, apa maksud playback base CPM? CPM ataupun nama orang putih dia adalah cost per mil. So berapakah effective cost per mil? Cost per mil maksudnya cost yang dikenakan kepada pengiklan. So let's say engkau adalah syarikat A dan kau nak beriklan dekat YouTube. So YouTube akan charge nilai ini dekat pengiklan tersebut. So yang ini korang nampak adalah purata dia. So setiap orang setiap package tu berbeza-beza lah. Tapi dekat sini dia bagi tahu effective cost per mil ataupun estimate average gross revenue per 1,000 playback. Dalam bahasa Melayu dia adalah setiap 1,000 video yang ditonton mengandungi iklan. The word is setiap 1,000 views yang ditonton yang mengandungi iklan. Dia tak kata setiap 1,000 subscriber yang subscribe, tak. Setiap 1,000,000 subscriber, tidak. Dia kata setiap 1,000 view. Okay, kalau kita faham maksud tu betul-betul, kalaulah yang menonton video tersebut 999 orang, berapakah dia akan dapat sekiranya? Okay, sebelum tu lupa nak bagi tahu kalau ikut saya punya, okay, kena faham juga satu perkara CPM saya dengan CPM Sipolan A, Sipolan B, Sipolan C, Sipolan D takkan sama. Sebab satu, mungkin iklan yang kita dapat tak sama. Mungkin satu, si Polan A video dia kurang daripada 10 minit ke apa semua. So banyak faktor lah mempengaruhi apa semua. So cost yang korang nampak dekat saya takkan sama dekat semua orang pun. So apabila dekat luar sana bagi tahu berapakah bayaran untuk sekian-sekian video apa semua, itu untuk dia. Dia takkan sama dengan kau, dia takkan sama dengan aku. Tapi korang kena faham konsep ini. Okay, kos yang dikenakan kepada periklan adalah RM6.42 dekat saya kat sini Tetapi bila korang jadi YouTube Partner Program, YouTube dia akan makan berapa persen? YouTube dia akan makan 45%. Okay, 45%. So balance tu kita dapat. So daripada nilai tersebut, macam saya 6.42, berapakah saya dapat setiap 1,000 orang menonton? So korang kira lah 55% kali RM6.42 ni. Lagi satu nak bagi tahu, kos ni juga berbeza-beza sekiranya yang menonton video anda tu tengok dari negara mana. Kalau yang menonton tu daripada US, CPM kau lain. Kalau yang menonton tu daripada Indonesia, CPM kau lain apa semua. So benda itu yang agak complicated. Tetapi kalau korang masuk kelas saya, insyaAllah kita akan terangkan dengan lebih mendalam pasal benda ini supaya korang faham. Tetapi untuk video ni, untuk just simple aja, untuk korang faham je. Charge ataupun cost ataupun charge yang dikenakan kepada periklan, YouTube makan sikit, kau makan sikit. Nampak tak? YouTube makan sikit tak? YouTube makan sikit, kau makan banyak. Tapi sikit tak banyak tu YouTube ambil 45%, kau makan 55%. Untuk setiap 1,000 view, untuk setiap video yang memang kau buat. Okay, kalau video tu kau curi, cetak rompak orang lain, nilai itu pula akan pergi dekat pemilik asal video tersebut ataupun karya tersebut. So korang kena faham benda itu So kalau 999 orang, assume lah
45% dengan 50% ni kita ambil lah 50-50 lah, senang cerita. So kalau RM6.42 macam RM9.20. So maksudnya RM3.20 seorang lah. RM3 lah senang cerita. Kalau 999 orang yang menonton, berapakah pendapatan yang saya akan dapat? Korang kena fikir balik sekali lagi. Kos setiap 1,000. Bukannya dia kata kos setiap 1, 2, 3, tidak. Setiap 1,000. Ini bermaksud kalau yang menonton tu 999 orang, kau masih belum dapat apa-apa bayaran lagi. Kau tak layak lagi. So at least kena dapatkan jadi 1,000. So apa korang kena buat? Korang kena share video tersebut dekat kaum kerabat korang, sahabat-sahabat, apa semua kan. Letaklah WhatsApp group. Guys, minta support. Ada perlukan 10 lagi views. Adik-beradik 10 orang kan, 10 lagi views. Korang share dekat WhatsApp group kan. Sekali tengok esok, masih lagi jumlah tontonan tu sama. Apa korang kena buat? Korang kena left group family tu. Tak guna. Family tak boleh support. Bukannya bayar pun tolong view. Sebab bila dia view, cukup 1,000 view, korang akan dapat income. Tapi mereka tak nak tolong kan, mereka tak nak support. So tak apa, left group. No point ada group macam ni tak supportive. Ataupun korang boleh tengok sendiri. Kalau korang rajin, korang tengok 1,000 kali video korang. Okay. So view bermaksud setiap kali ada klik. Ada orang klik, dia tengok view. Sebab tu saya kata, kalau nak share, jangan share channel, share terus video. Bila kau share link video, orang klik, terus ada view. Kalau kau share link channel kan, guys tolong sub for sub, dah lah kau buat sub for sub. Benda tu tak betul. Kau share pula link channel. Bukannya orang boleh tengok video kau pun. Kalau dia tengok channel kau tak best, dia tak subscribe pun. Waste of time. Kalau nak share link channel. Salah, share link video. Alright, so dengar betul-betul anything less than 1,000, no payment. 1,000 ikut CPM masing-masing. Kalau 1,999 orang, masih lagi berdasarkan 1,000. Ianya akan berkadaran ataupun berganda apabila cukup 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 nombor genap yang 1,000, 2,000 ni tadi So itu je sebenarnya. Kita takkan tahu kalau orang itu 1,000,000 view sekalipun, berapa income dia, sebab CPM dia tak sama. Cuma basic yang korang nak kena tahu adalah setiap 1,000 view. Okay. So kalaulah kita ambil nilai saya ini, tapi nilai ni berdasarkan 28 hari terkini, bukannya berdasarkan bulan lepas punya, tahun lepas punya. So kadang-kadang korang tengok video dekat YouTube, korang tengok video tu dia kata berapa pendapatan untuk 1,000,000 view. Itu tahun lepas punya CPM. Takkan sama. Ni PKP punya masa ni, orang tak nak beriklan dekat YouTube. So bila orang tak nak beriklan dekat YouTube ke apa semua, mungkin kos per mil tu lebih murah. Dan takkan sama pula bila ada orang buat video pasal pendapatan di bulan ini, takkan sama bulan depan punya. Benda tu berubah-ubah. But at least secara purata ataupun secara mudah korang boleh faham kos per mil. Berapakah kos yang dikenakan? Kau akan dapat 45%. Sorry, kau akan dapat 55%. YouTube makan 45%. Itulah dia yang saya nak kongsikan kepada anda yang ingin belajar sedikit tentang kelas YouTube. So, jika anda mendapati video ini banyak menyokong anda ataupun memberi informasi kepada anda, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan kalau boleh, kalau korang ada soalan, boleh tanya dekat komen. Maybe I will do videos based on korang punya soalan apa semua nanti. Untuk itu, yang saya boleh kongsikan kepada anda setakat ini, berapa pendapatan YouTuber berdasarkan CPM. Setiap orang berbeza-beza, bergantung kepada negara dia, di mana dia menonton, video dia panjang ke pendek, lepas tu dia buat konten sendiri ke, dia campur konten orang ke apa semua. Korang kena faham jika video seseorang itu banyak view sekalipun, belum tentu income dia lebat. Belum tentu. Unless memang dia produce sendiri tanpa menggunakan langsung footage orang ke apa semua. Kadang-kadang boleh terlepas. Yes. Jadi korang kena faham macam ni. Apa saja kesalahan yang dilakukan dekat dunia ini selagi tak kena tangkap, maksudnya belum kantoi. Tapi kalau YouTube dapat detect, then tak boleh kata apa.
But if you want to become content creator, I would suggest that you really come out with your own content. Macam ni lah, content sendiri Taklah apa orang cakap buat benda tu sia-sia. Yes, mungkin view tak banyak kan. Saya reda. Tapi itulah dia. Betul, orang ingat buat konten senang. Well, ianya bergantung lah kepada rezeki korang kan. Kalau korang jenis ambil skim cepat kaya, setiap sebelum subuh korang buat solat sunat 2 rakaat kan, lebih baik. Dia punya manfaat dia pun cakap lebih baik daripada seluruh isi alam tu semua kan. Itu skim cepat kaya. And then mungkin rezeki korang akan mencanak. But kalau memang nasib korang, korang banyak buat jahat dekat orang, hasad, dengki, negative thinking apa semua, mungkin itulah reason kenapa kadang-kadang apa yang korang buat tak menjadi ke apa semua kan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Like, komen dan subscribe. Subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.